Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita sambung perkara faraid. Yang lepas kita dah belajar mengenai makna faraid. Apa itu faraid? Iaitu pembahagian harta pusaka. Apabila kita sebut aja faraid, kita mesti set dalam minda kita iaitu mengenai harta pusaka, harta si mati. Jadi hari ini kita sambung pelajaran kita dalam perbincangan ilmu faraid. Apa yang dibincangkan dalam ilmu faraid ini? Iaitu berkaitan harta peninggalan si mati. Berkaitan harta peninggalan si mati. Adanya harta peninggalan, harta bagi si mati, maka barulah akan berlakunya faraid. Kalau tak ada harta, tak ada faraid. Kalau tak ada si mati, tak ada faraid. Kalau tak ada waris juga tak akan berlakunya faraid. Jadi apa yang dibincangkan iaitu berkaitan dengan harta. Dan yang kedua, tujuan mempelajari ilmu faraid. Kenapa kita disuruh belajar ilmu faraid? Kerana untuk memberi hak kepada yang berhak serta menentukan bahagian mereka dengan betul. Taklah kita pakai sembarang aja. Tak ada pilih kasih. Kalau macam gini, kita dah tahu hak masing-masing. Bagaimana yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi tak ada pertikaian, tak ada pergaduhan. Sebab itulah kita wajib mempelajari ilmu faraid tadi. Mempelajarinya hukumnya ialah fardu kifayah. Melaksanakannya ialah fardu ain. Jadi ni tujuannya untuk memberi hak dengan betul. Okay, sumber hukum. Sumber hukum ilmu faraid ini iaitu melalui Al-Quran. Dari Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Al-Quran daripada Allah, Sunnah Rasulullah dan ijma' adalah para ulama'. Okay. Seterusnya kita tengok pada hikmah mempelajari hukum faraid. Hikmah maksudnya kat sini faedah dia, kebaikan dia kita mempelajari ilmu faraid, iaitu dibahagikan kepada 3 kategori. Iaitu yang pertama, hubungan manusia dengan pencipta. Hikmah kembali kepada hubungan manusia dengan pencipta. Apa kebaikannya pada manusia dengan Allah Ta'ala? Iaitu bagi melihat ketaatan hambanya melaksanakan perintahnya, perintah Allah. Jadi kalau kita dah belajar, kita dah tahu, kita laksanakan perintah Allah. Jadi dapatlah menjalin hubungan antara manusia dengan pencipta. Okay, yang kedua, berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan, pergaduhan. Kadang-kadang adik-beradik pun akan bergaduh, akan bermusuhan disebabkan oleh harta. Tapi kalau Allah dah menetapkan demikian, kita tak boleh lagi nak bergaduh-gaduh lagi. Jadi akan memperbaiki lagi hubungan antara manusia dengan manusia. Okay, hikmah seterusnya yang ketiga iaitu hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam. Bagaimana dia dapat menjalin hubungan manusia dengan alam, iaitu memberi panduan kepada manusia mentadbir kekayaan. Kita ada satu panduan untuk mentadbir harta kita. Bagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hikmah kat sini kita mempelajari ilmu faraid, iaitu yang pertama, saya ulang, berkaitan dengan manusia dengan pencipta. Yang kedua, manusia dengan manusia. Dan yang ketiga, manusia dengan alam. Macam mana caranya? Yang tadi disebutkan. Okay, seterusnya, hak yang wajib disempurnakan terhadap si mati. Okay. Sebelum kita bahagikan harta si mati tadi, mengikut hukum faraid, kita perlu laksanakan dulu hak-haknya. Hak-haknya ni ada 6. Hak yang berkaitan dengan harta si mati tu. Jangan kata dia dah meninggal, terus hartanya kita bagi-bagi. Tidak. Dia ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Baru boleh kita bahagikan. Okay, iaitu hak yang pertama, hak pada ain harta. Hak pada harta itu sendiri. Iaitu kena keluarkan zakat harta. Kalau harta dia banyak, kemudian dia dah simpan lebih setahun, dah cukup setahun,
maka wajib dulu kita keluarkan zakat daripada harta si mati tadi. Ataupun dia ada gadaikan barang apa, barang-barang yang berharga, jadi kita kena tebus dulu gadai tadi. Dan nazar, apa yang dinazarkan kita kena tunaikan dulu daripada harta tadi tu tadi. Okey, yang kedua, dah tunaikan hak pada ain harta, kita kena tunaikan hak persiapan pengkebumiannya. Hak persiapan pengkebumiannya iaitu perbelanjaan menyempurnakan jenazah. Kita orang yang gali kubur contohnya, kita kasih sedikit ganjarannya, macam tu kita beli kain kapan dan sebagainya. Itu adalah hak perbelanjaan pengkebumiannya. Okey, dah sempurna yang kedua ni, kita tengok lagi yang ketiga. Sempurnakan hak yang ketiga iaitu hak hutang piutang si mati terhadap Allah. Hutangnya ada dua, satu hutang pada Allah, satu hutang sama manusia. Apa contoh hutang pada Allah? Iaitu haji. Dia kaya, dia tak sempat nak melaksanakan haji, dia berkemampuan tapi tak sempat, maka kita kena tunaikan dia, buat haji untuk dia. Zakat fitrahnya kita kena bayar dulu. Fidyahnya kalau dia tu berkemampuan, ada duit, lepas tu dia sakit, dia tak sempat nak puasa, tak boleh nak puasa, kita bayarkan dulu fidyah daripada harta si mati tadi tu, harta peninggalan dia. Kemudian yang keempat, tunaikan hak hutang piutang si mati sesama manusia. Ni kalau dia ada hutang kat orang lain, kita bayarkan dulu hutang dia. Dan yang kelima, hak menyempurnakan wasiat. Hak menyempurnakan wasiat itu, wasiat yang diberi itu tidak melebihi 1/3 daripada baki harta. Wasiat ni contohnya waktu dia buat waktu dia masih hidup. Dia tak laksanakan waktu dia dah meninggal wasiat ni dia cakap waktu hidup, cuma perlaksanaannya setelah dia meninggal dunia. Tu hak wasiat. Tapi tak boleh lebih 1/3 daripada hartanya. Kalau dia ada 10 ekar kebun, dia tak boleh kasih 5 ekar itu sebagai wasiat. Tak boleh. Dia hanya 1/3 sahaja. Okey. Dan yang akhir, yang keenam, barulah dibahagikan hak waris, iaitu dibahagikan mengikut faraid, dibahagi kepada waris menurut hukum yang ditetapkan. Jadi dah sempurna 5 hak harta tadi. Yang keenam barulah kita boleh bahagikan mengikut hukum faraid. Tapi kalau andai kata 1, 2, 3, 4, 5 harta dia dah tak ada, maka tak perlulah kita buat faraid lagi. Okay. Saya harap awak faham apa yang saya terangkan pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.